ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. صدق الله العظيم. Surahul Azim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa man walah. Asyhadu la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Apa khabar tuan-tuan dan puan yang berada di rumah, yang berada di depan kaca TV, di online di Facebook. Hari ini kita bertemu pada hari Jumaat ini untuk sesi ulang kaji kita selepas kita melihat halaman 10, 11, 12, 13, 14 dan pada hari ini kita amat bertuah bersama dengan dua orang yang istimewa, bersama dengan Ustaz Tirmizi dan Ustaz Abdullah Bukhari. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Sihat Ustaz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah, terima kasih sudi bersama pada hari ini ya. Untuk sama-sama bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah untuk kita mengulang kaji. Kita melihat kembali kepada apakah pelajaran cahaya hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala dengan penuh semangat kita pada hari ini, dan kita ingin memulakan majlis kita ini dengan doa yang dibacakan ya oleh para malaikat yang kita ingin sama-sama mengakui bahawa kita ini tidak ada apa-apa. Maha suci-Mu ya Allah, tidak ada ilmu kecuali yang Engkau ajarkan. Sesungguhnya Engkau yang Maha mengetahui, Engkau yang Maha bijaksana. Sama-sama kita baca subhanakala ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Dan satu lagi doa, Rabbi zidni ilma. Ya Allah, tambahkanlah untukku, untuk kita semua tuan-tuan yang berada di rumah, ilmu yang mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Alhamdulillah, pada hari ini kita ingin mengulang kaji daripada halaman 10 hingga 12 selepas kita melihat daripada halaman yang ke-7 lagi kisah Bani Israel, tentang mereka digelar juga dengan pelbagai perkara, dengan pelbagai cerita. Namun sebelum kita terus lanjut ke hadapan, saya ingin memperkenalkan tetamu kita pada hari ini adalah Ustaz Abdullah Bukhari, yang berasal daripada Kota Baru, Kelantan, sebagai panel pemikir ya di My Quran Time. Inilah orang-orang penting, individu yang amat berharga dalam program My Quran Time ini, lantaran ketika saya menyampaikan pada tuan-tuan yang berada di rumah, sebenarnya bukan sekadar saya, tetapi sebenarnya ada pemikir yang memberi input, yang membuat kajian yang amat-amat berpengalaman untuk sama-sama kita menghargai hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala untuk terus kita istiqamah menuju ke syurga Allah Subhanahu Wa Taala. Mari kita mulakan majlis kita pada hari ini dengan Ummul Quran Al-Fatihah dipimpin oleh Ustaz Tirmizi Ali. Silakan Ustaz. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين.
Amin amin ya rabbal alamin. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Tirmizi ya membacakan surah Al-Fatihah sebentar tadi sebagai peringatan kepada kita yang kita baca pada setiap hari paling kurang 17 kali sehari untuk kita mengingatkan pada diri kita, kita minta pada Allah Subhanahu Wa Taala dijauhkan daripada menjadi orang yang dimurkai dan yang disesatkan. Dan salah satunya ialah kisah daripada halaman 7 lagi hingga halaman ke-19 bercerita tentang individu yang dimurkai ya. Bagaimana kita nak jauh daripada perkara tersebut, inilah yang kita ingin ulang kaji bersama pada hari ini Ustaz ya. Jadi Ustaz mungkin peringkat awal ini kita nak memperkenalkan Ustaz Abdullah Bukhari, Ustaz daripada pensyarah di UIA ya, Universiti Islam Antarabangsa Ustaz ya. Dan Ustaz kalau boleh bercerita sikit Ustaz pengalaman Ustaz bersama dengan Al-Quran ya, sebelum kita membicarakan sedikit pengalaman Ustaz menyampaikan tadabbur tafsir Al-Quran ini. Sebenarnya kalau ada satu poin penting untuk penonton di rumah yang perlu beri perhatian pada surah Baqarah ini apa Ustaz? Silakan Ustaz. Okey, terima kasih. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ba'd. Terima kasih kepada Ustaz Fazrul, Ustaz Tirmizi dan sidang penonton yang dirahmati Allah sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi. Bila kita kata surah Al-Baqarah, antara perkara penting pada surah Al-Baqarah dan surah Ali Imran, sebenarnya dua surah ini dipanggil Zahrawan. Itu dua surah yang cemerlang. Sebab apa? Dia cemerlang membuka pekung ataupun kesilapan-kesilapan yang telah dilakukan oleh Yahudi dalam surah Al-Baqarah, dan nanti surah Ali Imran pekung yang dilakukan oleh orang Nasrani, yang mana kedua-duanya disebut pada surah Al-Fatihah. Kata al-maghdubi alaihim dikatakan seperti orang Yahudi, dan yang waladhdallin itu dikatakan seperti orang Nasrani. Itu akan disentuh dalam surah Ali Imran. Dan bila kata surah Al-Baqarah, Al-Baqarah ni juga kenapa kita kata penting ke nak kena cerita buruk orang ni? Sebenarnya bukan nak cerita buruk ahli kitab, tetapi nak ceritanya kenapa Allah Taala sebut kesilapan-kesilapan jenayah yang telah dilakukan oleh Bani Israel ataupun Yahudi dalam surah Al-Baqarah ini adalah untuk kita belajar supaya tidak mengulangi kesilapan mereka. Dan kita jangan salah faham, kita kata Al-Quran ni cerita umat lampau, tak ada kaitan dengan kita. Kita belajar pada sejarah, dan orang yang bijaksana, orang yang belajar pada sejarah mengulangi menambah baik kegemilangan lampau dan menghindarkan kesilapan-kesilapan umat lampau. Masya-Allah. Terima kasih Ustaz. Itu adalah permulaan ulang kaji kita pada hari ini. Bagaimana bercakap tentang sejarah ini adalah untuk kita ambil pelajaran ya, bukan sekadar kita baca-baca sahaja, mendengar kisah-kisah lampau Ustaz ya, tapi sebenarnya nak ambil pelajaran. Yang kita doakan, terima kasih kepada tuan-tuan yang tetap setia ya sehingga halaman yang ke-14 pada hari ini, kerana ini adalah hadiah daripada Allah untuk kita baiki balik, sebagaimana Ustaz Abdullah Bukhari maklumkan tadi, baiki apa yang lampau dan kita menuju ke depan yang pastinya kita ingin bertemu Allah dalam keadaan qalbun salim, dengan hati yang amat sejahtera. Maka pada hari ini kita melihat kepada halaman yang ke-10 Ustaz ya. Kita nak mengulang mengulang kaji daripada ayat 63 dan sehingga ayat 65, bercerita tentang apakah perjanjian, apakah peristiwa yang pernah berlaku kepada Bani Israel. Maka kita jemput kepada Ustaz Tirmizi untuk membacakan ayat 63 sehinggalah ayat yang ke-65 insya-Allah. Terima kasih Fadil Ustaz Tuan Fazrul yang saya muliakan, guru kami semua. Sebenarnya saya dah berguru dengan Ustaz tapi dalam YouTube lah. So kalau Ustaz Abdullah Bukhari tak mengaku saya nak murid pun, Ustaz Abdullah Bukhari dalam YouTube lah guru saya. Masya-Allah. Jadi seorang yang saya kagumi, mufassir daripada UIAM Kelantan Ustaz. Kelantan kita. Dan malah sebenarnya memang saya sebelum mula program My Quran Time, saya teks dulu kepada Ustaz kan, nak dapatkan nasihat-nasihat dan sebagainya. Antara nasihat Ustaz ialah kena jaga stamina kan. Dan stamina fizikal satu, tetapi lebih daripada situ ialah stamina dari segi intisari daripada Al-Quran yang dikongsikan bersama dengan tuan-tuan. Jadi itu antara nasihat Ustaz. Jadi ada peluang saja kita jemput sekali Ustaz bersama. Alhamdulillah Ustaz sudi. Moga-moga tuan-tuan berada di rumah tolong doakan Ustaz Abdullah Bukhari, kami semua dapat bersama dengan tuan-tuan menyampaikan serba sedikit nur hidayah daripada Allah ini untuk manfaat kita bersama insya-Allah. Silakan Ustaz.
Okey, baik, sidang penonton-penonton, sahabat-sahabat Al-Quran, kita baca, kita cuba faham dan amal daripada ayat 63 hingga ke 65. InsyaAllah kita baca terlebih dahulu. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ خُذُوا مَا آتَيْنَاكُمْ بِقُوَّةٍ واذكروا ما فيه لعلكم تتقون ثم توليتم من بعد ذلك فلولا فضل الله عليكم ورحمته لكنتم من الخاسرين ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين. Sadaqallahul Azim. Sadaqallahul Azim. Ini adalah berkaitan dengan peristiwa pada ayat yang ke-63 itu. Dan ingatlah ketika kami mengambil janji kamu dan kami angkat gunung Sinai di atasmu sambil berfirman, berpegang teguhlah dengan apa yang telah kami berikan kepadamu dan ingatlah apa yang ada di dalamnya agar kamu bertakwa. Inilah seruan daripada Allah untuk Bani Israel untuk mengambil apa yang diberikan oleh Allah SWT dengan penuh kekuatan, ya, dengan segala potensi yang ada. Dan ingatlah ma fihi la'allakum tattaqun, apa yang ada di dalamnya itu agar lebih bertakwa. Apa maksud takwa? Untuk mereka itu fokus mencari penyelesaian segala cabaran hidup ini dengan meminta pertolongan daripada Allah SWT. Dan apa yang mereka kena buat? Mereka ada peraturan. Dan antara peraturan yang berlaku pada mereka ini ialah peristiwa pada ayat 65, pada hari Sabtu mereka tidak boleh untuk mengambil hasil tangkapan. Dan tetapi kerana mereka degil, maka apa yang berlaku pada waktu itu ialah mereka jadi seperti kera. Jadi kera ke jadi seperti kera? Sebabnya kita nak mendalami bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari. Ustaz, kalau boleh jelaskan sikit, sebenarnya jadi kera ke jadi seperti kera ke? Macam mana nak tahu apa yang sebenarnya, mengapa ditekankan perkara ini dalam ayat ini, Ustaz? Silakan. Okey, terima kasih. Al-Quran ni kita tak nafi, so kalau kita belajar ulumul Quran, ilmu-ilmu, cabang-cabang ilmu yang penting untuk menambah kefahaman kepada Al-Quran, dia ada satu topik dipanggil amsal. Atau kita kata bidalan, analogi, perumpamaan dalam Al-Quran. Ayat ni setakat saya rujuk perhati, rupanya ulama ada berselisih pandangan. Ada yang mengatakan mereka jadi perangai seperti kera. Sebab apa? Tak dengar cakap. Dia katakan jangan tangkap ikan pada hari Sabtu, mereka tangkap juga. Itu satu pandangan. Ada pandangan yang kedua mengatakan mereka betul-betul jadi seperti kera. Tapi kita ada pula orang yang kreatif bertanya, barangkali teori evolusi Darwin itu berasal daripada kera Bani Israel. Tidak. Kenapa? Dalam sebuah hadis Nabi kata mereka tidak menurunkan nasab keturunan kera tu. Maksud mereka jadi kera pada masa itu sebagai satu bentuk penghinaan Allah kepada mereka. Tapi kalau kita buka surah lain, contohnya surah Al-Maidah, surah yang ke-5 ayat yang ke-60, Allah Taala sebut juga wa ja'ala minhumul qiradata wal khanazir, dan ada dijadikan dalam kalangan mereka kera dan juga babi. Jadi soalan ni mana satu tu? Kita kata kera ke babi? Jadi bila kita perincikan, rupanya sebahagian ulama tafsir mengatakan yang jadi kera tu yang muda. Yang jadi babi tu yang tua. Lepas tu orang tanya lagi lah, kenapa muda jadi kera, tua jadi babi? Jadi kalau kita tengok macam orang kita sendiri, antara kera dengan babi, kita rasa lebih jijik melihat babi. Jadi soalan dia, ulama kata kenapa yang tua jadi babi, yang muda jadi kera? Sebab babi itu lebih teruk perumpamaan ini berbanding kera. Tambah-tambah lagi kenapa yang tua jadi babi? Sebab mereka dah tua. Mereka sepatutnya dah banyak pengalaman, dah selalu dengan nasihat-nasihat, tetapi kata makin tua pun makin teruk perangainya. Lalu mereka itu tukar menjadi babi sesuai dengan jenayah mereka yang tak sedar diri. Manakala yang muda ni dia masih lagi muda,
jadi kera dulu. Jadi kera dulu. Betul, sebenarnya kalau kita baca dalam hadis pun Allah Taala tukar makhluk-makhluk ni menjadi haiwan ni banyak berlaku. Antara contoh kalau kita buka dalam Sahih Bukhari ketika mentafsirkan ayat surah Asy-Syu'ara ayat 87. Cerita Nabi Ibrahim alaihissalam antara doa baginda. Dan surah Asy-Syu'ara dia kata wala tukhzini yauma yub'atsun. Tuhan jangan kamu hina aku pada hari pembalasan. Dan dalam hadis Sahih Bukhari ketika menghuraikan ayat itu diceritakan di akhirat besok Nabi Ibrahim bertemu dengan ayahnya Azar. Nanti bila sampai juzuk 7 nanti saya percaya Ustaz Fazrul akan beri ulasan yang baguslah. Dan ketika bertemu dengan Azar dan Sahih Bukhari sebut di akhirat besok bertemu dengan Nabi Ibrahim dia mengaku salah. Lalu Nabi Ibrahim pun minta supaya Allah Ta'ala merahmati ayahnya. Tiba-tiba pada masa itu disebut Azar ditukar menjadi seekor haiwan iaitu dubuk. Dubuk yang bergeluman dengan najis. Lalu ulama tafsir, ulama hadis menghuraikan kenapa dubuk. Dikatakan dubuk itulah sifat yang sesuai hinanya ayah Nabi Ibrahim yang angkuh, sombong, tidak mahu beriman kepada Allah walaupun diajak dengan cara yang cukup lemah lembut oleh Nabi Ibrahim. Maksudnya cerita ditukar jadi haiwan ni bukan dalam surah ini sahaja, dalam hadis pun ada disebut. Okey, jadi ini antara pelajaran yang kita boleh ambil ya, bercakap tadi bertukar menjadi kera Ustaz ya, sama ada kata bahawa semacam perangai kera, tapi memang ada pendapat ulama yang mengatakan memang jadi kera ya. Dan ini lantaran oleh bagaimana interaksi mereka dengan kalam daripada Allah, bagaimana mereka berinteraksi dengan wahyu yang disampaikan kepada Bani Israel. Jadi Ustaz ya, sebenarnya bila kita melihat pada ayat 66 Allah menyatakan kami jadikan ini peringatan bagi orang pada masa itu dan bagi mereka yang datang kemudian serta menjadi pengajaran bagi orang yang bertakwa. Dan disambung pula kisah selepas itu ayat yang Ustaz Tarmizi baca awal tadi, iaitu berkaitan dengan peristiwa menyembelih Baqarah kan, menyembelih Baqarah ini. Jadi kalau kita tengok muka surat 10 ini, tuan-tuan yang berada di rumah, kita nampak ada cerita pasal kera ya, ada cerita pasal Baqarah ataupun lembu betina kan. Jadi lembu betina ini menjadi nama surah ini pula Ustaz ya. Surah yang paling panjang, Sanamul Quran. Jadi mengapa pula lembu ya, bukannya kera ke tukar ke kan, ataupun tukarlah dengan apa binatang-binatang lain. Apa yang ada di sebalik Baqarah ini Ustaz? Silakan. Okey, kalau kita perhati surah Al-Baqarah ni macam kita kalau kita baca biasanya juzuk 1 ni menjadi fokus kita. Dan juzuk 1 ni mula daripada ayat 42 sampai 120 cerita Bani Israel. Dan antara jenayah paling besar Bani Israel yang disebut oleh Allah dalam surah Al-Baqarah ni adalah mereka menyembah patung anak lembu. Walaupun selepas dan cerita mereka sembah patung anak lembu ni bukan cerita kita kata di awal kisah mereka bersama Nabi Musa. Mereka telah bersama Nabi Musa daripada awal melihat keajaiban-keajaiban yang Allah Ta'ala berikan kepada Nabi Musa dengan mukjizatnya. Sepatutnya segala keajaiban yang dipertontonkan Nabi Musa, mukjizat Nabi Musa yang diberikan Allah itu menjadikan mereka orang yang paling bertakwa. Tetapi degilnya mereka selepas bebas daripada Firaun, bila Nabi Musa meninggalkan mereka naik ke Gunung Tur Sinai, kita baca dah sebelum ni, mereka telah terpengaruh dengan hasutan Samiri, lalu menyembah patung anak lembu. Jadi walaupun selepas Allah Ta'ala berikan hukuman mereka terpaksa bunuh diri, saki-baki Bani Israel masih lagi ada rasa cinta kepada lembu tu. Jadi untuk mematikan langsung kagumnya mereka kepada lembu, itu antara hikmah sebagaimana disebut oleh ulama tafsir, bila berlaku peristiwa pembunuhan Allah Ta'ala mengarahkan supaya lembu dicari dan lembu disembelih. Antara hikmahnya nak matikan terus cara tuntas rasa kagum mereka kepada lembu. Macam contoh ginilah, kalau kita kata kadang-kadang kita buat sesuatu, kita beri arahan tanpa ada praktikal, arahan kita itu mungkin tidak dapat dihadam. Konsep saja. Konsep. Okay. Jadi kita buat tunjuk. Kata lembu ni makhluk seperti kamu, tidak sepatutnya kamu sembah sebagai Tuhan. Cakap-cakap. Jadi Allah Ta'ala nak ajar mereka supaya matinya akidah itu bersama matinya lembu disembelih itu. Itu antara hikmahnya lah. Jadi hikmah itu berlaku pada waktu itu ya. Kalau kita tuan-tuan yang berada di rumah, kalau kita merujuk kepada ayat 67 ini yang kita sedang bincangkan sekarang, tadi bercakap tentang mereka diubah menjadi kera, dan bercakap pada ayat 67 ini Baqarah ya, malah diteruskan dengan
pertanyaan Bani Israel ini, apa dia, apa warnanya, ya, dengan beberapa pertanyaan. Ini adalah satu catatan. Cuma bila kita nak kaitkan zaman sekarang, Ustaz, ya, kalau mereka ini menyembelih lembu, ya, kalau kita zaman sekarang ni, apa pelajaran yang boleh kita congkil daripada ayat-ayat ini, ya, terutama zaman sekarang ni kebanyakan orang Islam tak adalah menyembah lembu, kan. Sebenarnya apa kaitan dengan kita zaman ini, Ustaz? Okey, kadang-kadang kita perlu disembelih ni macam korban lah. Korban. Dan kadang-kadang kita pada zaman-zaman serba moden ni ada perkara-perkara yang telah memesongkan kita daripada mengingati Allah. Jadi kadang-kadang kita perlu ada kekuatan untuk menyembelih benda ataupun membunuh langsung benda yang kita kagumi itu sehingga menghalang daripada tu. Lepas tu saya ingat lagu nasyid kan, dia kata bunuh dunia untuk mendekatkan diri dengan Allah. Lagu kumpulan Dezik dari Ustaz Fahrun, dia kata ku bajai dengan dunia yang ku bunuh. Jadi seolah-olah kita nak kata kalau Bani Israel Allah Ta'ala suruh sembelih lembu supaya kagum mereka kepada lembu yang pernah dituhankan itu hilang sama sekali. Untuk zaman kita perhati apa yang telah menyebabkan kita terpesong daripada Allah Ta'ala. Lalu kita kena ada keberanian, kesanggupan demi Allah kita bunuh benda itu supaya kita boleh melihat jalan Allah dengan betul supaya tidak terhalang dengan benda-benda yang kita itu. Jadi itu maksudnya apa sahaja yang menghalang kita, Ustaz, ya, daripada mendekatkan diri, mentauhidkan kepada Allah SWT. Mungkin tuan-tuan yang berada di rumah, saya sendiri pun kena buat catatan ini, ya, pada setiap hari, paling kurang pun mungkin setiap Jumaat ini kita tengok balik apakah minggu ini kita makin dekat dengan Allah, ataupun minggu ni kita ada sesuatu pasal dah sibuk bekerja ke, ataupun mungkin dah mula PKP, dah rasa makin longgar ke, sehingga kan kita terhalang untuk mendekatkan diri dengan Allah, baca Qurannya, ataupun kita nak solat awal waktu, ataupun kita nak buat kebaikan. Kalau ada perkara-perkara yang menghalang, maka yang boleh kita belajar daripada ayat 67 tadi, kita kena ketepikan, ya, halangan tersebut, ya. Kalau perlu bunuh, Ustaz, ya, kalau perlu bunuh, kena bunuh kalau itu betul-betul menyebabkan kita melakukan syirik kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu sebabnya kita nak membaca kembali ayat 67 ini, Ustaz Tirmizi, kalau kita boleh baca sekali, Ustaz, ya, untuk kita memastikan kita pasakkan dalam diri kita bahawa Baqarah ini mungkin wujud pada waktu Samiri Nabi Musa Bani Israel, tetapi Baqarah itu juga boleh wujud pada waktu ini jika ia menyebabkan kita makin terjauh daripada Allah. Kita kena sedar pada setiap masa. Jom kita baca ayat 67 bersama Ustaz Tamizi. Baik, para sahabat Al-Quran yang tak terus-menerus share nota kita punya di Facebook Al-TV Al-Hijrah, ada yang daripada Singapura, ada daripada bentangkan bendera Singapura, ada yang daripada Jerman, Ustaz. Jerman, Kanada pun ada. Seluruh Malaysia, seluruh dunia yang menyaksikan My Quran Time ketika ini. Kita baca sama-sama, kita merasai lagi, menjiwai lagi penjelasan yang seterusnya daripada ayat yang ke-67. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِقَوْمِهِ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَن تَذْبَحُوا بَقَرَةً قَالُوا أَتَتَّخِذُنَا قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين. Sadaqallahul azim. Sadaqallahul azim, ayat 67. Dan ingatlah ketika Musa berkata kepada kaumnya, Allah memerintahkan kamu agar menyembelih seekor lembu betina. Mereka bertanya, adakah engkau akan menjadikan kami sebagai bahan ejekan? Dia, Nabi Musa menjawab, aku berlindung kepada Allah agar tidak termasuk orang-orang yang bodoh, yang mengejek-ngejek atas dasar agama. Ini yang kita belajar sedikit daripada ayat 67 dan Ustaz Abdullah Bukhari berkongsi sebentar tadi, iaitu bahawa kita kena pastikan
kalau ada Baqarah ataupun berhala-berhala, bukan tak boleh makan lembu Ustaz ya, boleh ya, tetapi Baqarah ini lambang kepada berhala. Kalau katakan ini wujud, kita kena sedar, kita perlu jauhkan, ataupun kalau tahap ini disembelih Ustaz ya. Dan ada seorang Sabarino Mat Hasan mengatakan di Facebook sekarang ini, ramai yang lalai dengan kewujudan handphone, semoga kita mendapat hidayah. Ustaz boleh tak kaitkan sikit Ustaz, adakah handphone ini macam Baqarah juga ataupun lain, pasal khawatir nanti salah diterjemah ke? Betul, tapi betul, mungkin ada kebenaran. Silakan Ustaz. Sebenarnya bagi saya Baqarah tu lebih kepada nafsu dalam diri kita. Nafsu ni sebenarnya dalam surah Al-Jathiyah Allah Ta'ala sebut, dia kalau kita tak kawan, dia boleh menjadi Tuhan. Jadi sebenarnya bukan kita perlu sembelih nafsu yang mendorong kita untuk melakukan kejahatan. Telefon tu adalah satu keperluan. Kalau tak ada telefon, kita tak boleh tengok live sekarang ni. Tak boleh tengok live sekarang ni, tuan-tuan yang berada. Share sekarang tuan-tuan ya. Okey. Maksud sekarang ni, nafsu kita yang tidak dapat mengawal kegunaan telefon itu yang boleh menyebabkan kita terpesong. Jadi kita kena fokus cara yang betul. Maksud kita bunuh nafsu-nafsu atau kita kawal nafsu yang boleh memesongkan kita seperti Bani Israel terpesong jauh kerana berhala ini. Berhala itu tadi, masya-Allah ya. Jadi yang difokuskan di situ adalah nafs dalam diri manusia Ustaz ya, yang perlu dialurkan pada tempat yang betul, bukan bunuh telefon. Kalau bunuh telefon buanglah kan, ataupun buang TV dan sebagainya, tapi rupa-rupanya hawa nafsu itu masih belum disembelih, yang akhirnya nanti ia masih lagi menular dalam kehidupan kita seharian. Jadi inilah pelajaran yang kita boleh ambil pada hari ini tuan-tuan ya, dan sudah tentunya bercakap dengan di hujung ayat 67 itu, a'udzubillahi an akuna minal jahilin ya, itu doa daripada Nabi Musa Ustaz ya. Boleh tak dia diamalkan, dan apa isi al-jahilin ini spesifiknya kalau boleh Ustaz? Jahil ni sebenarnya gini, kalau kita buat sesuatu yang tidak diridai Allah Ta'ala, itu masuk kategori jahil. Dan sebenarnya doa yang sama kalau kita perhati dalam surah Hud, Nabi Nuh alaihi salam pun apabila baginda bertanya sesuatu kepada Allah, kenapa anaknya ditenggelamkan, Allah Ta'ala menegur. Lalu di hujungnya Nabi Nuh alaihi salam kata, inni a'idzuka an akuna minal jahilin. Aku juga mohon perlindungan dengan Allah daripada jadi orang yang jahil ataupun yang bodoh. Maksudnya kita kadang-kadang tindakan-tindakan kita boleh menyebabkan kita terjerumus ke dalam dosa ataupun memangsakan orang lain. Jadi tindakan Nabi Musa alaihi salam di sini bertindak mengarahkan Bani Israel supaya sembelih lembu, bukan saja nak main-main. Dan kita kena ingat Nabi-Nabi ni tak bermain dengan isu agama. Dan orang yang bermain dengan isu agama adalah bukan orang beriman. Disebut dalam Al-Quran, itu adalah sifat-sifat orang yang munafik dan sebagainya. Masya-Allah. Itulah perkara yang perlu kita beri perhatian, iaitu kita tidak mahu jadi orang yang jahil. Biasa orang cakap jahil ini tak belajar tinggi ya, tetapi orang yang jahil ini sebenarnya bila memain-mainkan isu agama, bila memandang rendah, memandang ringan pada seruan daripada Allah. Moga kita terus kuat. Kita bertemu kembali tuan-tuan sekalian. Kita berehat sebentar. My Quran Time, baca, faham, amal. Kembali kita dalam My Quran Time. Hari ini kita istimewa bersama dengan Ustaz Abdullah Bukhari bin Abdul Rahim Al-Hafiz daripada UIA, yang bersama menjadi barisan pemikir bagi My Quran Time untuk sama-sama kita menggali lagi apakah isi kandungan daripada Al-Quran, untuk terus kita yakin bahawa Al-Quran ini adalah sebagai nur cahaya daripada Allah Subhanahu Wa Taala, untuk kita pergi lebih jauh ke hadapan dan lebih yakin untuk hidup berpandukan panduan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada kali ini kita ingin menyambung halaman yang ke-11, di mana kita bercakap tentang mengapa degilnya Bani Israel, dan kita tahu bahawa ia bukan sekadar Bani Israel, ada kaitan dengan kita pada tahun ini. Kita nak melihat kepada kedegilan itu ada kaitan dengan hati, dan salah satu ayat yang disentuh adalah pada ayat yang ke-74. Mari sama-sama kita membaca, dipimpin oleh Ustaz Tirmizi, ayat 74 untuk kita memahami apakah yang dimaksudkan dengan hati keras dan bagaimana kita nak mengelakkan perkara ini jadi pada saya, kepada tuan-tuan kita yang berada di rumah. Jadi Ustaz, kita sama-sama. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, bintang ilmu kita Al-Fadhil Ustaz Abdullah Bukhari. Tadi ada penonton komen kata penjelasan yang praktikal dan relatable daripada Ustaz Abdullah Bukhari, mudah untuk difahami. Ustaz, mudah-mudahan kita masuk ke penjelasan yang seterusnya untuk sama-sama kita baca, kita memahami ayat tersebut insya-Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Thumma
قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة وإن من الحجارة لما يتفجر منه الأنهار وإن منها لما يشقق فيخرج منه الماء وإن منها لما يهبط من خشية الله وما الله بغافل عما تعملون صدق الله العظيم. Sadaqallahul Azim. Kemudian setelah itu hatimu menjadi keras sehingga seperti batu. Pada ayat 74 Allah nyatakan bahkan lebih keras daripada itu. Padahal dari batu-batu itu pasti ada sungai-sungai yang airnya memancar daripadanya, ada pula yang terbelah lalu keluarlah mata air daripadanya dan ada pula yang meluncur jatuh kerana takut kepada Allah dan Allah tidaklah lengah terhadap apa yang kamu kerjakan. Tuan-tuan sekalian, ayat ini hadir selepas ayat 73. Di hujung itu Allah menyatakan la'allakum taqilun, agar kamu berakal, menggunakan akal. Akal ini adalah satu potensi yang besar dalam kehidupan kita, tetapi diikuti selepas 73 itu ayat 74 summa qasat qulubukum, iaitu kemudian menjadi keras hati-hati kamu. Allah bercakap kepada orang-orang Yahudi, tetapi dalam masa yang sama juga kepada hati kita ini boleh jadi keras kerana apa dan mengapa pula ada perkataan seperti batu lebih keras dan keluar air, keluar terbelah mengeluarkan air ataupun yang terhempas takut kepada Allah. Ini adalah satu perumpamaan, salah satu disiplin dalam ulumul Quran, ilmu Quran yang kita ingin dalami bersama dengan Ustaz Abdullah. Ustaz boleh tak kongsikan sikit sebenarnya apa yang dimaksudkan lebih lagi, kita bincang sebelum ini tentang karakter individu yang boleh lembut ataupun keluar mata air. Tapi kalau boleh Ustaz cerahkan lagi kepada penonton yang berada di rumah. Okey, terima kasih. Sebenarnya Al-Quran ni satu topik dalam Al-Quran macam disebut tadi, amsal, perumpamaan. Dan istimewanya perumpamaan Al-Quran, dia tak gunakan perumpamaan yang kompleks. Sebab apa Al-Quran turun pada zaman Nabi 1400 tahun dahulu, audience dia adalah para sahabat Nabi. Sama ada yang cerdik ataupun yang kita kata tahap pemikirannya rendah. Jadi perumpamaan ini Allah Ta'ala beri dalam sesuatu yang berbentuk alami. Nanti kalau saya percaya kalau sampai juzuk 3 nanti surah Al-Baqarah, akhirnya cerita mengenai perumpamaan yang berbentuk alami. Kenapa berbentuk alami? Mudah difahami oleh semua tahap pemikiran. Betul. Dan batu. Dan kita tahu, kita kata benda yang keras ini adalah batu. Jadi Allah Ta'ala kata hati ahli kitab ataupun Yahudi ataupun Bani Israel yang berterusan melanggar perintah Allah menjadi keras seperti batu ataupun lebih keras lagi. Jadi kalau kita kata keras tara mana hati pokok Yahudi ni macam batu ataupun lebih keras lagi. Kemudian Allah Ta'ala tak berhenti di situ. Allah Ta'ala kata sekeras-keras batu pun ada masanya batu menunjukkan rasa takutnya kepada Allah. Seolah nak kata kamu Bani Israel Yahudi yang degil ini sepatutnya rasa malu kepada makhluk Allah yang bernama batu. Kenapa batu ni sekerah-kerah dia pun kadang-kadang terpancar sungai daripadanya, kadang-kadang boleh terbelah kerana takutkan Allah, kadang-kadang boleh jatuh. Jadi pada ayat ni sebenarnya Allah ada dua isu yang utama. Satu berkaitan dengan hati yang keras dan rupanya hati manusia ini berdasarkan ayat Al-Quran terbahagi kepada 3. Yang pertama kita dah baca itu pada ayat yang ke-16. Dia kata qalbun marid. Hati yang sakit. Dan itu dikaitkan dengan orang munafik. Dan hati yang sakit kalau tidak dirawat dengan takwa, dengan agama, takutkan Allah, dia akan berterusan menjadi qalbun qasiyah. Ini ayat yang kita baca sekarang ni. Thumma qasat qulubukum. Jadi kita kena berhati-hati supaya hati kita bila dah mula menampakkan penyakitnya, hasad, dengki, tak puas hati dengan orang, kalau tak dirawat, dilayan, lama-lama dia akan menjadi hati yang keras. Jadi kita kena dalami agama dengan banyak membaca Al-Quran, tadabbur, faham Al-Quran, dia akan memupuk hati kita untuk menjadi hati yang salim. Hati yang salim ini Allah Ta'ala sebut dalam surah As-Saffat pada ayat yang ke-84. Ini
Allah Ta'ala refer kepada Nabi Ibrahim. Allah kata wa inna min syi'atihi la Ibrahim, dan di antara puak-puak yang bersama dengan Nabi Nuh dari segi imannya adalah Ibrahim. Idh ja'a rabbahu biqalbin salim, bila datang bertemu Tuhannya dengan hati yang salim, sejahtera. Maksudnya ayat ini nak cerita kategori hati manusia. Jangan degil secara berterusan, lama kelamaan hatimu akan jadi keras seperti Bani Israel. Sebolehnya kamu rawat hati kamu supaya satu hari nanti kamu akan jadi seperti Nabi Ibrahim alaihissalam. Dan isu batu. Rupanya batu ni makhluk Allah, sejenis makhluk Allah yang tahu tasbihnya kepada Allah. Contoh, Rasulullah pernah naik Bukit Uhud. Nabi kata Bukit Uhud adalah bukit yang mencintai kami dan kami mencintainya. Dan Nabi pun pernah sebut dalam sebuah hadis Sahih Muslim, Nabi kata aku kenal lagi ada batu-batu di Mekah yang memberi salam kepadaku. Maksudnya batu ni walaupun kita terkerah macam batu, tapi dia ada mengingati Allah. Jadi orang yang seperti Yahudi yang berterusan degil ni, kerah kepala, hati jadi seperti batu. Sepatutnya mereka malu kepada batu. Dan kita umat Islam jangan jadi kerah hati macam ni. Ya, masya-Allah ya. Jadi itu penerangan tentang batu, satu objek yang tak jauh daripada orang-orang Arab Ustaz ya. Dan juga kita pun ya, kita ada gunung daripada batu ya, rumah daripada batu. Jadi kalau selalu kita tengok batu, kalau hati kita ni jenis yang Quran dibacakan tak ada kesan ya, ataupun tak nak ataupun degil sangat itu, patut segan pada rumah kita lah ya Ustaz ya, kalau nak macam tu. Pasal kalau batu di tanah padang pasir ini, kalau tuan-tuan yang pergi ke Mekah, Madinah, kita tahu ini adalah alam mereka Ustaz ya. Mereka faham perumpamaan ini, dan bagi kita juga kita ada ruang untuk memahami dalam konteks kita, yang harapnya kita dengan My Quran Time, dengan tuan-tuan bersama Al-Quran ini terus kita melembutkan. Jangan sampai kalau ada hati sakit tadi Ustaz ya, marid, tapi kalau dilayan-layankannya maka dia jadi qasiyah yang amat keras. Tetapi kalau boleh kita nak menjejaki kepada zaman Nabi Ibrahim itu, qalbun salim, itulah yang akan dibawakan menghadap Allah Subhanahu Wa Taala. Baik, jadi di situ adalah sedikit daripada halaman yang ke-11, dan kita nak menyambung kepada halaman yang ke-12, di mana bila bercakap tentang halaman 12 ini bercakap tentang jangan angan-angan ya untuk pergi ke syurga Allah, tetapi mestilah memahami Alkitab betul-betul. Dan salah satu daripada ayat yang penting pada ayat 12 itu ialah ayat perjanjian yang besar, yang berat, pada ayat yang ke-83. Mari sama-sama kita baca ayat 83 untuk kita faham, adakah perjanjian ini ada kaitan dengan kita ataupun hanya untuk Bani Israel. Jom Ustaz Tirmizi. Baik, terima kasih Al-Fadhil Ustaz Fazrul, Ustaz Abdullah Bukhari. Moga-moga Allah Subhanahu Wa Taala menggunakan hati yang lembut, hati kita, hati yang sentiasa cenderung dengan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala, dan mari sama-sama kita merawat hati kita dengan alunan ayat suci Al-Quran Al-Karim. Kali ini pada ayat yang ke-83 Ustaz. 83. Auzubillahi minasyaitonirrajim. وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَ بَنِي إِسْرَائِيلَ لَا تَعْبُدُونَ إِلَّا اللَّهَ وَبِالْوَالِدَيْنِ إحسانا وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. صدق الله العظيم.
Surah Al-Azim ini adalah daripada ayat 83. Sebelum ini kita pada ayat yang ataupun pada halaman yang ke-11 Allah bercakap tentang peristiwa ataupun jenis hati tersebut, dan bila diingatkan pada Nabi sallallahu alaihi wasallam pada ayat 75, adakah kamu inginkan ya mereka beriman, waqad kana fariqum minhum yasma'una kalam Allah, ya mereka ini sudah memberi ataupun membahagi-bahagikan, mereka ada pelbagai cara untuk degil, pelbagai cara untuk degil. Dan kali ini Allah mengingatkan kembali, ya Allah mengingatkan kembali kepada Bani Israel pada ayat yang ke-83, wa idz akhadna mithaqa bani Israel. Jadi perjanjian ini adalah perjanjian yang tidak asing kepada Bani Israel, tetapi Allah bawakan untuk kita pada tahun ini untuk kita baca bersama. Sebenarnya apakah kandungan ini ustaz, ya? Adakah ini hanya syariat pada zaman dahulu, ataupun kalau Allah nak beritahu kepada kita, boleh je Allah beritahu okey ini kamu kena buat. Jadi apa dia punya rahsia di sebalik ayat 83 ini, terutama bila dalam ayat ini ada perkataan waqulu linnasi husna, ya bercakaplah dengan manusia dengan cara yang baik. Nampak macam ini buat baiklah ni, kan? Tapi zaman sekarang ni ustaz, isi ini adakah relevan dan sejauh mana ianya perlu diberi perhatian? Okey. Ayat ni sebenarnya relevan kepada kita walaupun dia menceritakan Bani Israel. Di awal tadi saya kata apa tujuan kita baca cerita umat lampau. Yang baik kita ambil tambah nilai sesuaikan dengan zaman kita. Yang buruk kita jauhkan. Dan pada ayat ni walaupun di awal ni Allah Taala sebut mitsaq Bani Israel, perjanjian dengan Bani Israel, tetapi kontennya sentiasa relevan sesuai dengan kita. Dan kalau kita perhati secara umum ayat 83 ni dia mengandungi isu akidah, syariat dan juga akhlak. Akidahnya Allah kata la ta'buduna illallah. Jangan sembah melainkan Allah. Kemudian dari segi syariatnya kita boleh tengok di hujung tu wa aqimus solah wa atuz zakah. Cuma syariat dia berbezalah, macam untuk kita solatnya 5 waktu dan sebagainya, tapi pada zaman Nabi Musa untuk Bani Israel kadar rakaatnya lain, waktunya lain. Zakat pun kalau kita 2.5%, untuk mereka lain kadar zakatnya. Maksud itu mungkin berubah, tetapi prinsipnya akidah, syariat dan juga akhlak. Dan antara yang menarik boleh kita sentuh pada ayat ini adalah isu berkaitan dengan akhlak. Akhlak yang berbuat baik kepada ibu bapa. Ini kekal dulu sampai sekarang. Kemudian kepada kaum kerabat, anak yatim dan sebagainya. Kemudian yang paling menariknya ayat ni yang saya rasa paling sesuai dengan zaman kita ni, zaman media sosial ni, dosa pahala semudah memetik jari. Allah kata waqulu linnasi husna, dan katakanlah kepada manusia dengan kata-kata yang baik. Yang menariknya ulama tafsir kata kenapa Allah Taala sebut waqulu linnas, katakan kepada manusia. Kenapa Allah Taala kata waqulu li ikhwanikum husna? Kenapa kamu tak katakanlah kepada saudaramu? Maksudnya bila sebut linnas dia merujuk pada semua manusia. Tanpa mengira kaum kerabat kita, sebab kita ni orang yang dekat dengan kita jaga hati. Kadang orang yang jauh pada kita main tembak ikut dan lepas tu qulu, berkata-kata ni pula jangan sempit. Kata-kata itu merujuk pada kata-kata lisan. Sekarang ni dalam media sosial ni tuan-tuan, masya-Allah. Sekarang banyak komen-komen ni bercakaplah tu, ya. Bercakaplah tu. Cuma alhamdulillah ini semua qulu linnasi husna. Masya-Allah, masya-Allah. Sekarang ni orang kita ni bercakap menggunakan tangan. Dan tangan pula digunakan dalam media sosial. Kadang-kadang bila kita baca komen-komen seolah-olahnya orang tak nampak berkata-kata melalui tangan dalam media sosial ini boleh mengundang dosa yang sangat dahsyat. Jadi ayat ni kesimpulannya, kalau kita nak kata ayat ini mengandungi aspek akidah, syariat dan juga akhlak. Dan akhlak yang sangat relevan pada kita, semuanya relevan. Dan sekarang ni mungkin ramai yang terlepas pandang adalah berkata-kata baik kepada orang secara zahir dan juga secara maya melalui media sosial. Media sosial ni, masya-Allah, ini antara perkara yang boleh kita belajar, ya, pada ayat 83 ini. Banyak perkara yang Allah bawakan dalam satu ayat ni saja ustaz, ya, berkaitan dengan akidah, ya, berkaitan dengan akhlak dan berkaitan dengan ibadah, ya. Dan kalau kita lihat balik pada surah Al-Fatihah, kita nampak bahawa memang ada isu akidah, memang ada isu syariat ataupun ibadah dan juga akhlak yang kita baca saban hari. Dan inilah penerangan tambahannya, salah satunya waqulu linnasi husna, ustaz, ya. Dan bila bercakap tentang waqulu linnasi husna, ayat ini dibaca oleh orang Islam terutama je lah, ya, bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Kemudian Allah cakap Bani Israel, kan. Kemudian waqulu linnasi husna.
Berkata baik itu bukan sekadar pada Bani Israel, tetapi pada semua manusia. Jadi sebenarnya Ustaz, ini mungkin ulumul Quran yang boleh Ustaz kongsikan dengan penonton di rumah. Sebenarnya bila tengok kepada Bani Israel ke, tengok Firaun ke, tengok apa sahaja di dalam Al-Quran ini, sebenarnya macam mana cara kita mensikapi ayat tersebut agar menjadi panduan bagi tuan-tuan yang berada di rumah. Bila kita baca ayat Quran itu, tak adalah kita kata ini Bani Israel, ini masalah mereka, bukan masalah aku. Sila Ustaz. Okey, pertama sekali saya suka ambil ayat ni biasa orang kita pakai syifa. Al-Quran tu syifa. Dan saya suka ambil ayat dalam surah Yunus ayat yang ke-57. Allah kata ya ayyuhan nas, wahai sekalian manusia. Bila sebut sekalian manusia, dia termasuk muslim, non muslim dulu dan juga sekarang. Allah kata qad ja'atkum maw'izatun min rabbikum, telah datang pelajaran daripada Tuhanmu, wa syifaa'un lima fis sudur, dan juga penawar kepada penyakit-penyakit dalam hati. Jadi penawar di sini merujuk kepada konteks ataupun ayat-ayat yang mengandungi pengajaran kepada kita, Allah Ta'ala sampaikan kepada kita. Kalau kita kata Al-Quran ini sekadar buku yang menceritakan sejarah Bani Israel, kita tak akan dapat apa-apa manfaat daripada Al-Quran. Betul. Dan bila kita kata Al-Quran ini Allah Ta'ala tujukan kepada sekalian manusia, seperti disebut oleh ayat tadi, ya ayyuhan nas, bila masuk manusia itu, akulah manusia itu. Maksudnya walaupun ayat ini cerita mengenai umat lampau, Bani Israel manusia itu, orang zaman Nabi manusia itu, aku yang baca sekarang adalah manusia itu, dan orang yang akan baca berterusan sampai Al-Quran, sampai kiamat, mereka lah manusia yang dimaksudkan oleh Al-Quran. Jadi kita baca mana-mana ayat, walaupun ceritanya mengenai Bani Israel, tetap terkena juga kepada kita. Itulah cara. Kekal relevan sah. Ya. Kekal. Dia macam tu. Lepas tu ada kaedah dipanggil apa? Pengajaran pada suatu ayat jangan diambil pada khusus ayat tu. Tetapi kita perlu faham secara umum. Walaupun ayat ini cerita pasal Bani Israel, kita ambil maksud ayat ini Allah Ta'ala tujukan juga kepada kita. Kalau begitulah cara kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita tidak akan menuding jari lagi, oh ini Bani Israel, kita tak termasuk. Tak. Kita pun termasuk di sini. Jadi ini kaedah bagaimana kita nak berinteraksi dengan ayat-ayat di dalam Al-Quran. Tuan-tuan sekalian yang berada di rumah, moga-moga dengan panduan ini ia akan mencerahkan lagi kepada kita perkara baik yang ada pada mana-mana tokoh di dalam Al-Quran. Kita berdoa pada Allah, ya Allah, moga-moga akulah orang yang boleh mengikut kalaupun kita belum lagi mencapai tahap tersebut. Dan kalau katakan ada tokoh-tokoh yang tidak bagus, macam Ustaz nyatakan tadi Ustaz ya, Bani Israel dengan perangai-perangai tadi itu, tak adalah pula kita kata bahawa aku bukan mereka kan, tetapi kita cuba berdoa pada Allah SWT, ya Allah, jauhkan kami daripada mengikuti kepada perangai mereka ini, lantaran kita tidak mahu dilaknat oleh Allah SWT. Di hujung ayat 83 itu Allah menyatakan wa antum mu'ridun, kamu adalah orang yang berpaling, yang membangkang. Kita tidak mahu jadi begitu. Jom sama-sama kita berdoa pada Allah SWT agar Allah izinkan kita menjadi orang yang hati yang tidak degil seperti kera, misalnya yang buat perangai macam kera. Kalau orang cakap kita kera, kita marah kan. Betul. Tetapi kalau Quran Allah nasihat, kita harap kita lembut hati kita, tidak keras, dan dalam masa yang sama kita sentiasa mengeluarkan daripada hati yang lembut itu perkataan yang terbaik. Jom sama-sama kita berdoa dipimpin oleh Ustaz Abdullah Bukhari sebagai panel pemikir di My Quran Time, untuk kita sama-sama berdoa moga-moga Allah izinkan kita memegang Al-Quran ini biquwah dengan sebaik-baik kekuatan, insya-Allah. Sebelum saya berdoa, saya mahu kongsi dua perkara secara ringkas. Yang pertama sekali, kita sebagai manusia memang kita sukar untuk ditegur. Jadi bila kita berinteraksi dengan Al-Quran, kita ingat ini bukan orang tegur kita ni. Bila orang tegur kita, kita akan jadi defensif. Merah telinga tak boleh terima. Tapi sekarang yang menegur kita Allah. Itu cara untuk kita menerima Al-Quran seperti yang disebut oleh Tuan Fazrul tadi. Yang kedua, doa yang kita akan baca ini saya petik daripada ayat surah Az-Zumar ayat yang ke-18. Dan ayat itu Allah Ta'ala cerita mengenai ulul albab. Antara ciri ulul albab adalah orang yang mendengar cakap-cakap dan ambil yang terbaik. Dan sudah pasti apa yang kita sampaikan hari ini, saya sampaikan dengan segala kelemahan, bukan semuanya bagus. Jadi tuan-tuan yang melihat, mendengar, menonton, ambil yang baik. Mudah-mudahan kita dapat manfaat bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad
وعلى آل محمد كما صليت وسلمت وباركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. اللهم ارحمنا بالقرآن واجعله لنا إماما ونورا وهدى ورحمة. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين. اللهم اجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه. Ya Allah, jadikanlah kami orang yang mendengar cakap-cakap lalu mengikut yang terbaik daripadanya seperti mana yang disebut oleh Allah dalam surah Az-Zumar, surah yang ke-39 ayat yang ke-18. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Alhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Minna wa minkum taqabbal ya karim. Terima kasih diucapkan pada Ustaz Abdullah Buhari ya, sudi mengetuai membacakan doa sebentar tadi. Moga-moga Allah mengabulkan apa yang kita aminkan sebentar tadi bersama dengan tuan-tuan yang berada di rumah. Kita doakan agar Allah mengizinkan kita menjadi individu yang sentiasa bersama Al-Quran. Ustaz Abdullah bercakap tadi bahawa kita ni susah kena tegur kan. Ya, walau macam mana pun memang susah Ustaz. Tetapi ini adalah teguran daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Bagaimana kita nak menegur masyarakat, negeri dan negara ini dengan serba kelemahan yang ada, sudah tentunya kita perlu menyebarkan Al-Quran. Dan salah satu inisiatif yang kita laksanakan My Quran Time, dan tuan-tuan yang berada di rumah boleh bersama dalam wakaf Quran untuk Ummah ya. Wakaf untuk Ummah adalah satu usaha di mana kita sebenarnya nak membawakan mushaf Al-Quran yang ada terjemahan, kemudian boleh didengarkan apakah tadabbur dan memberi ruang teguran demi teguran diberikan kepada setiap individu. Lantaran apabila orang sebelah kita menegur, kadang-kadang kita bersifat defensif, kita melawan. Itu adalah sifat manusia. Tapi kita doakan dengan sokongan tuan-tuan yang berada di rumah, dengan doa daripada tuan-tuan wakaf sebentar tadi, kita sama-sama dapat membina generasi Al-Quran dalam usaha kita mengqurankan bangsa, mengikhlaskan ummah. Ummah ini tidak mungkin ikhlas tanpa mendapat sokongan hidayah daripada Al-Quran. InsyaAllah kita bertemu lagi dalam sesi ulang kaji pada hari esok insya-Allah. Dan saya ucapkan terima kasih kepada Ustaz Abdullah Buhari sudi bersama pada hari ini Ustaz. Banyak pencerahan yang hadir. Saya tengok dalam komen di Facebook ini pun pencerahan demi pencerahan. Ada seorang kata yang mendengar bersama ibunya jeliro. Macam mana cakap Ustaz? Jelira. Ya, jelira. Okey, jadi asyik betul ya. Dan harapnya inilah solusi kita bersama. Kita bertemu lagi ulangan pada jam 5 petang, 10 malam dan 6 pagi esok, dan ulang kaji pada jam 12 insya-Allah pada hari esok. Bertemu kembali My Quran Time, baca, faham, amal insya-Allah.